Okay, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kembali di Basri Bakar Channel. Jadi pada perkongsian kali ini adalah mengenai Google Meet untuk baru yang nak mula. Pastikan anda tengok sehingga habis. Okey, jadi pada hari ini saya akan kongsikan beberapa tips untuk menjalankan Google Meet. Okey, untuk cikgu-cikgu menjalankan Google Meet dengan mudah dan berkesan. Okey, pertama sekali kita gunakanlah akaun Google Suite ataupun akaun delima yang diberikan oleh KPM kepada kita. Contoh macam ni supaya kita dapat akses banyak lagi kelebihan lah, macam raise hand, macam record meet, dan banyak lagi fungsi lain, host control. Jadi untuk pastikan kita menggunakan akaun, kita dah buka macam ni di laptop kan, kita dah nak buat satu meeting baru, kita pastikan kita guna dulu akaun yang MOI. Kita tekan yang ini, dia akan pasti kita guna akaun MOI lah. Okay, bila dah pasti dapat guna akaun macam ni, kita dah yakin. Okey, kedua, kita nak buat link Google Meet sepanjang tahun, tak ada expired lah, maksudnya link tu selamat. Okey, kita pastikan bila kita nak buat new meeting, kita jangan pilih create meeting for later ataupun start an instant meeting, tetapi kita gunakan schedule in Google Calendar. Jadi kita klik yang itu, kita akan dapat satu paparan Google Calendar. Pastikan kita guna akaun yang delima. Okey, pertama sekali yang syoknya bila kita schedule in Google Calendar, kita boleh pilih tajuk untuk kita punya kelas atau meeting. Sini saya letaklah PR Cikgu Basri, saya ajarkan BM. Okey, kita boleh pilih hari, katakanlah kita gunakan untuk hari ini, dan kita boleh repeat dia sepanjang Thursday atau Khamis. Jadi dia akan jadi link tu akan kekal. Jadi link tu akan kekal lah setiap hari Khamis macam itu. Okey, dan dia punya link Google Meet itulah dicipta. Kita boleh buat notification di telefon kalau nak. Okey, jadi kita boleh setting di sini. Pastikan kita guna setting host control ataupun quick access ni on, jangan off. Save. Dan kita boleh save dia punya meet ini. Pastikan ya, kalau kita buat hari-hari setiap minggu, kita pastikan kita buat weekly. Dan kita tekan save, dan dia akan ada satu event dalam Google Calendar kita yang mana akan ada pada setiap minggu. Contohkan minggu depan ada lagi, minggu satu lagi ada lagi, sampailah bila-bila. Jadi link ni akan ada untuk setiap minggu, jadi dia takkan hilang lah. Jadi bila kita dah siap kita punya Google Meet link ni, kita hanya boleh tekan sini, kita copy link ni dan kita boleh hantar pada kelas-kelas. Okey, perkara pertama kita boleh share. Katakan saya share, saya buang yang lain, tekan share, jadi murid-murid boleh join. Okey, itu adalah tips yang kedua, cara kita buat Google Meet yang tak akan expired lah. Dan kita cuba masuk Google Meet ni. Okey, jadi boleh perasan ya, bila kita dah buat link menggunakan Google Calendar, dia punya nama meeting tu naik. Dia tak naik yang XV-something tu kan. Jadi dia akan nampak naik meeting tu dengan berkesan. Okey, kalau kita tak yakin ini laptop, webcam laptop, kalau kita laptop kita webcam tak berapa nak elok, biasanya laptop yang lama-lama, jadi kita boleh gunakan phone sebagai webcam. Saya ada buat tutorial penuh nak buat ni, tapi saya tunjuk je lah. Yang ini kita nak tukar setting. Saya dah connect saya punya phone sebagai webcam. Ni contoh webcam phone saya. Di phone saya jadi webcam. Okey, ni phone ada di sini dan dia jadi webcam. Jadi lebih cantik sikit lah. Kita boleh letak mana-mana kita nak. Kita boleh juga guna kamera belakang. Okey, kalau nak lah. Maksudnya kita menggunakan phone kita sebagai webcam. Okey, itu satu hal. Kalau tak nak, saya akan stick kepada webcam yang ada di laptop ini. Nanti tutorial penuh nak pasang webcam di phone, saya akan share link sahajalah. Okey, kemudian kita dah yakin kamera kita cantik apa semua. Macam biasalah, ramai tahu kita boleh tukar background. Dan sekarang ni terkini kita ada background video, cuma dia menggunakan sedikit lebih sedikit lah kita punya processor dengan grafik. Bergantunglah, kalau kita nak guna, kita boleh guna sahaja background yang ada. Dah disiapkan, kita juga boleh upload video kalau nak upload video. Jadi terpulang lah kalau nak guna video background ataupun gambar background. Okey, macam saya tak sukalah. Senang macam ni saja. Okey, dan kita join now. Okey,
Join now, kita dah siap. Okey, kita dah siap. Jadi meeting tu, yang perkara pertama kita kena pastikan bila meeting tu ialah tambah peranti. Okey, tambah peranti untuk kepastian. Tips keempat, tambah peranti. Jadi kita biasa buat meet tu, kita akan tanya murid, boleh nampak tak cikgu? Nampak tak apa? Cikgu dengar tak apa cikgu cakap? Jadi kalau kita rasa macam murid-murid pun tak dapat respon, kita boleh pastikan perkara ni dengan kita log in kita punya Google Meet dengan satu lagi telefon. Macam ni saya akan masuk di telefon saya akan masuk Meet yang sama. Okey, kita masuk guna akaun yang sama, iaitu akaun Moi lah. Saya akan masuk akaun Moi di sini. Dan dia akan terus, dan kalau kita buat meeting menggunakan akaun Moi, siapa akaun Moi, murid-murid yang guna akaun Moi terus akan masuk automatik, tak perlu nak admit. Jadi kita akan cuba join lah. Okey, dah masuk satu lagi. Saya nak tutup. Ni pun saya tutup mic. Okey, jadi ada dua lah. Yang kanan adalah saya yang dari laptop dan kiri adalah saya daripada phone. Okay, sama saja. Dan bila jadi keadaan macam ni, kita boleh pastikanlah bila ada murid nak masuk pun tak perlulah admit di, kita dah buat presentation, tak perlulah admit di laptop, kita boleh admit di phone sahaja. Okey, tips seterusnya, kita dah tambah peranti, kita boleh record meet. Okey, record meet ini perkara yang penting. Untuk akaun Google Suite ataupun akaun Delima, kita ada ciri tambahan iaitu record meeting. Di kita punya meet, sebelum kita mula kelas ataupun sebelum murid-murid tengah masuk, kita ready untuk mengajar, kita record meet. Okey, tekan butang 3 di sini, kita boleh record meeting di sini. Okey, tekan record meeting, start recording. Tunggu sekejap sehingga butang merah di atas ni keluar. Okey, dah ready record, dan akan bagi tahu juga di phone lah. Macam ni dia beritahu, this call is now being recorded. Jadi kita dah pasti kita punya meeting dah record, senang sahaja. Kita boleh share balik video ni kemudian kepada murid-murid yang tak dapat sertai Google Meet itu. Okey, kita dah pasti kita punya Google Meet dah record, kita boleh mula mengajar. Okey, biasanya orang akan present. Okey, biasanya orang akan present. Kalau tak present, kita akan mengajar menggunakan laptop hadapan. Katakanlah kita nak ajar murid pasal satu peralatan. Okey, kita pun gunalah kamera depan. Hai murid-murid, hari ini cikgu akan ajar mengenai pen. Okey, jadi kalau kita guna kamera hadapan ni untuk mengajar, seelok-eloknya kita bagi tahu murid, suruh murid pin kita punya gambar tu elok-elok. Okey, kalau cara kita nak pin kita punya muka, suruh murid cari muka cikgu. Kalau ramai sudah 50 orang masuk, suruh murid cari muka cikgu dan klik butang 3 tu dan pin. Jadi gambar cikgu akan ada berada di atas dan dia akan nampak sentiasalah, tak tenggelam. Jadi eloknya suruh murid pin gambar kita ke bahagian atas kalau kita mengajar menggunakan kamera sahaja. Katakanlah kita nak guna kita punya slide, kita gunakan PowerPoint, kita boleh present screen dengan butang ini dan kita pilih your entire screen. Ini cara yang lama lah biasa orang buat. Kita buka kita punya PowerPoint dan kita pun present di phone. Di phone murid-murid akan nampak lah kita punya slide tu sebab kita nampak paparan penuh. Kat phone kita nampak kita punya slide tu nampak penuh. Okey, cumanya kalau kita nak mengajar juga di laptop, okay, kita nak tengok laptop, dan kita nak nampak sebelah-sebelah kita punya PowerPoint dan juga kita punya meeting tu, kita boleh guna cara split screen. Okey, nak buat split screen mudah sahaja. Kita boleh tarik satu window ni atas, tarik tepi. Sebelah sini kita akan guna kita punya Google Meet. Semula ni kalau dia full screen, klik bahagian atas ni, tarik ke tepi. Windows 10 macam ni lah. Okey, sama juga Windows 7 pun macam ni juga. Jadi kita dah dapat paparan sebelah-sebelah. Seterusnya, kalau kita nak pastikan kita punya present tak pergi full screen, kita boleh tukar kepada setting di bahagian slideshow. Ada setting untuk kita buat setup slideshow dan browse by an individual window. Jadi dia akan present dalam satu window. Tapi kekurangannya, kita tak boleh guna pen, tak boleh guna highlighter, tak boleh guna dia punya laser pointer. Jadi ikutlah mana sesuai. Jadi kita akan try present di sini. Okey, nampak sekotak macam ni. Dan kita di Google Meet, kita tekanlah present a window dan pilihlah window PowerPoint tadi. Jadi kalau kita tengok dekat phone juga tengok, boleh kita lihat nampaklah presentation cikgu tu dalam bentuk kotak macam tu kan.
Tapi kalau macam saya tak suka nampak kotak hitam ni, saya akan tarik window tu ke bawah macam tu. Tak pergi maksimum tepi. Saya akan tarik dia ke tepi macam ni, tarik ke bawah, dia akan jadi kotak macam ni. Jadi saya suka saya lebih suka dia dalam bentuk kotak macam ni. Kita pun boleh mengajar apa semua dengan meeting direkodkan. Kita mengajar murid, okey, macam ni, slide ajar murid. Okey, kalau dalam Google Suite ada raise hand, kita boleh banyaklah fungsi-fungsi yang lain. Dan kita pun okey, tips yang 7 kita dah ikut, kita dah split screen. Dan akhir sekali kita nak screenshot. Okey, kita screenshot, kita end lah kita punya presentation tadi. Okey, kita akan end presentation. Pastikan sebelum kita screenshot, kita tukar layout. Kepada tile yang paling maksimum sampai 49. Jadi kita boleh ambil gambar semua yang ada di situ. Okey. Jadi nanti kalau kita ramai, nampaklah semua tu beratur di ruangan skrin dan kita boleh screenshot. Okey, screenshot kalau mengikut laptop masing-masing lah. Ada yang button print screen. Macam saya suka guna snipping tool kat bawah ni. Kalau tak reti kalau tak pernah buat snipping tool, cari sahaja di ruangan ni, cari SNIPP. Okey, snipping tool tu nanti dah keluar, klik kanan pin to taskbar. Okey, saya ulang balik. Ini kita buat pada semula lah. Tak ada kan snipping tool? Cari snipping tool. Saya suka snipping tu, saya akan pin to taskbar. Dia akan tak hilang lah. Jadi kita nak screenshot, tekan mode. Okay, murid sedia 5, 4, 3. Jadi kita pun tekan full screen snip. Dah dapat dah kita punya yang kita punya screenshot tadi. Kita copy dah dan kita paste lah kita punya Telegram. Siap satu evidence. Okey, itu cara kita nak screenshot. Jadi bila kita dah habis meeting, kita boleh tutup kita punya recording. Recording itu dia akan simpan dalam kita punya Google Drive. Kita akan kalau meeting tu setengah jam, dalam tempoh sejam lebih lepas tu baru muncul dia punya file tu nanti. Di phone saya ni, di phone yang meeting phone, saya akan left lah meeting ni saja, senang saja. Okey, kita nak tengok kita punya Google Drive tadi. Kita punya video kita dah stop recording. Kita tengok dalam kita punya Google Drive, dalam Meet Recordings akan ada beberapa video lah yang kita punya pengajaran. Katakanlah ini kita akan share video ni. Katakanlah ini kita nak tengok balik. Okey, akan ada. Okey, jadi kita share dengan cara tekan butang share dan dia pilihlah kepada, jangan straight kepada MOE. Kita open kepada semua. Sekejap ya. Anyone with the link, viewer, done. Jadi kita tekan klik share, check balik. Okay, semua jadi macam ni. Kita copy link, kita paste kepada group. Okay, kepada murid yang tidak dapat menyertai Gmeet sebentar tadi, sila tonton video rakaman di bawah. Rakaman disertakan. Jadi nampak dia akan keluar dia punya video tu, thumbnail. Jadi murid-murid yang tak dapat tengok pengajaran, tak dapat sertai Google Meet, dapat juga tengok video tu dengan cara tekan ni, dia akan play lah video tu. Jadi mudah sahaja. Kat phone pun samalah. Jadi itulah beberapa tips yang saya boleh kongsikan dalam video kali ini. Atas pilih 7, sebenarnya ada 8. Okey, jadi kita boleh gunakan akaun Google Suite. Okay, pastikan Google Meet tu kita buat link Google Meet tu kita gunakan Google Calendar punya setup. Okay, kita boleh gunakan phone sebagai webcam. Kita boleh tambah peranti untuk kepastian keluar tak gambar. Okey, kita boleh record Meet. Okay, kalau guna kamera, kita suruh murid pin gambar kita. Okay, jika present, split screen supaya kita boleh nampak paparan tu serentak. Dan akhir sekali kita boleh screenshot dan kita boleh tengok semula kita punya meeting, boleh dah record dan boleh share kepada murid-murid. Okey, jadi diharapkan video kali ini bermanfaat untuk anda. Anda boleh share kepada mereka yang berkenaan. Kita jumpa lagi anda di video-video yang akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.